Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini bertemu lagi kita untuk kita sambung membincangkan buku teks Sains tahun 1 KSSR Semakan Semula. Okey, hari ini kita akan sambung pada muka surat 56. Sebelum ni kita dah belajar tentang tumbuhan. Kita dah belajar tentang ciri-ciri bahagian tumbuhan dan persamaan dan perbezaan setiap tumbuhan itu. Okey, hari ini kita nak sambung lagi dengan mengapakah pentingnya bahagian-bahagian tumbuhan yang kita kenali pada sesi yang lepas. Jadi mesti ada sebab kenapa setiap tumbuhan ni bahagian-bahagian yang Allah bagi dia mesti ada sebab dia kan, pentingnya. Kenapa? Jom kita tengok. Murid ni tanya, apakah kepentingan daun, bunga, batang, akar kepada tumbuhan? Penting ke setiap satu ni? Kalau tak ada tak boleh ke? Ada je pokok yang tak ada bunga. Ada je pokok yang tak ada batang. Tapi kalau yang ada bunga dan ada batang tu penting ke untuk dia? Boleh tak kalau dia tak ada? Itu contoh dia. Pertanyaan contoh dia. Okey. Jadi dia kata, hai, saya bunga. Saya ialah bahagian pembiakan tumbuhan. Oh, rupanya bunga ni untuk tumbuhan tu membiak. Saya akan bertukar menjadi buah dan biji benih. Maksudnya bunga ni dia nanti akan jadi buah dan juga biji benih. Ni contoh dia. Nampak? Jadi maksudnya kalau tumbuhan tu dia ada bunga, maksudnya dia akan berubah jadi buah nanti. Nampak ni contoh adalah buah manggis. Bunga dia berubah jadi buah. Nampak? Dan akhirnya kita makan buah tu. Bila kita makan buah tu, biji dia tu boleh jadi. Bila kita baling, dia bolehlah jadi biji benih. Bolehlah jadi pokok baru. Tapi bukan senang lah. Okay? Nampak? Ni nama dia biji benih pokok manggis. Lepas kita makan tu ada dia punya sisa kat situ kan. Okay. Okay, tengok Saya batang. Saya mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun ke semua bahagian tumbuhan. Maksudnya fungsi batang ni dia nak bagi makanan tu daripada daun kan. Daun kan hasilkan makanan tau. Daun dekat tumbuhan ni tugas dia hasilkan makanan. Jadi dia angkut daripada daun tu. Nampak ni dia keluar warna kuning ni kan. Dia keluar ke pokok ni, ke bahagian batang ni. Dia hantarlah ke seluruh badan pokok tu. Jadi tugas bagi batang adalah untuk mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun ke seluruh bahagian tumbuhan. Okay, dalam masa yang sama, dia kata, saya juga mengangkut air dan oksigen. Air dan oksigen daripada akar ke bahagian daun. Maksudnya, air berakar ni, kan akar kan ambil air dekat bawah tanah kan. Dekat dalam tanah tu, kalau kita siram pokok kan, akar tu dia akan ambil air kita. Dia angkut melalui batang ni ke seluruh badan. Ke bahagian daun lah terutamanya, sebab daripada akar tu, dia terus naik ke bahagian daun. Daripada lalu batang tu. Sebab apa? Sebab dekat daun tu nak buat makanan. Bila nak buat makanan, dia perlukan air. Jadi akar ni diserap air, dia lalu kat batang. Air tu lalu kat batang dan pergi ke daun-daun. Jadi itulah tugas batang. Dia angkut air dan nutrien daripada akar ke bahagian daun. Maksudnya dia ni macam highway dia lah. Okay. Okay. Ini merangkumi 6.1.2. Okay, jadi buku teks halaman 38. Okay, nanti kita akan tengok Kita teruskan dulu dengan sambungan muka surat 57. Okay. Saya daun. Saya ialah bahagian tumbuhan yang digunakan untuk membuat makanan. Rupanya daun ni tempat buat makanan. Kalau senang kata, kalau awak tengok daun ni dekat pokok, daun ni sebenarnya kira macam kantin lah, ataupun kilang buat makanan lah. Okay, jadi daun ni bila dia nak buat makanan, dia perlukan air, dia perlukan cahaya matahari. Jadi air tu nak dapat dari mana? Dia dapatlah daripada akar tadi ni. Air naik ke atas, bagi dekat daun-daun. Lepas tu daun ni dia buat makanan. Bila makanan dah siap, dia hantar pula ke seluruh daun. Jadi dekat seluruh pokok. Itulah pentingnya satu bahagian tumbuhan ni. Jadi saya ialah bahagian tumbuhan yang digunakan untuk membuat makanan. Okay. Kemudian makanan yang dihasilkan oleh daun digunakan oleh bahagian tumbuhan yang lain. Maksudnya makanan yang dihasilkan oleh daun ni dia bagi kat seluruh bahagian tumbuhan. Jadi maksudnya daun ni penting. Kalau daun tak ada, siapa nak buat makanan? Macam mana pokok tu nak hidup? Kan? Okay. Seterusnya bahagian bawah ialah akar. Dia kata, saya akar. Saya akan menyerap air dan nutrien
daripada tanah. Okey, maksudnya batang tadi tukang bawa aje. Yang serap air tu siapa? Yang kat bawah ni nama dia akar kan. Okey. Kemudian kita tengok soalan kebat. Tanpa akar, pokok akan tumbang. Kenapa? Awak rasa kenapa? Sedangkan dia kata akar ni saya menyerap air daripada nutrien dan nutrien daripada tanah aja. Sebenarnya macam ni tau. Bila dia nak serap air, air daripada seluruh tanah-tanah ni dia akan diserap oleh akar, dia akan serap. Dia sedut lah kononnya kan, dia akan serap. Tapi masa dia nak serap tu, sepanjang air tu nak datang daripada tanah ni nak pergi ke akar, dia berlanggar dengan macam-macam nutrien dalam tanah ni. Jadi masa dia berlanggar tu, dia tarik sekali nutrien. Contohnya dia jumpa nitrogen ke fosforus ke kan, nutrien-nutrien tu. Dia tarik sekali, dia bawa dengan air tu, bawa sekali dia sampailah dekat akar. Maka pokok tu melalui akar diserap sekali nutrien-nutrien tu. Sebab itulah pokok tu dapat air, dapat nutrien daripada tanah. Akar lah tukang tarik dia. Okay. Kemudian yang dikatakan soalan kebat tadi, kenapa tanpa akar pokok akan tumbang? Sebab akar ni juga, sebab dia kata saya juga menyokong pokok. Maksudnya akar ni juga dia menyokong pokok, seolah-olah macam dia ni macam tapaknya lah. Dia melekat dekat tanah tu, dia kuat. Cuba bayangkan kalau tak ada akar ni, kan senang je pokok nak tumbang. Jadi akar ni tugas dia cengkam tanah tu supaya pokok tu tak tumbang. Jadi sebab tu bila ditanya kat sini, tanpa akar pokok akan tumbang. Kenapa? Sebabnya tiada bahagian yang mencengkam tanah. Okey? Sebab akar tu tugas dia menyokong tumbuhan. Jadi jawapan dia untuk sokong pokok lah. Jadi tiada akar yang menyokong pokok. Macam mana dia sokong pokok? Dia cengkam pada tanah tu. Bila dia macam ni kan, berambut kiri kanan ni, dia mencari air merata-rata kat bawah tu, maka dia kuatlah dengan tanah tu. Sebab tu kalau awak tengok, kalau berlaku pembalakan ataupun satu kawasan hutan yang ditebang jadi rata kan, senang nak berlaku banjir. Kenapa? Sebab bila awak dah potong pokok, dah jatuhkan pokok tu, dah matikan pokok tu, akar tu dah tak berfungsi lagi, dah jadi tanah rata, nanti bila hujan, air tu nak pergi mana? Kalau ada pokok, bila hujan, air tu akan masuk kat tanah, lepas tu akar akan serap dia. Tapi kalau tak hujan, kalau tak ada pokok, air tu masuk ke tanah, siapa nak serap dia? Maka air tu akan banyak dalam tanah dan seterusnya akan banjir kilat. Banjir kan. Sebabnya apa? Sebab pokok dah tak ada. Sebab itu pokok ni kita jangan sesuka hati tebang. Tak boleh. Okey? Okey, jom. Kita pergi kepada seterusnya muka surat 38 buku aktiviti. Okey, muka surat 38. Okey, kepentingan bahagian tumbuhan. Okey, tuliskan kepentingan bahagian tumbuhan dalam kotak yang betul. Okey, yang ini agak mudah sebenarnya. Sebab jawapan dah diberi. Cuma kita kena isikan, kita kena salin balik jawapan ini di dalam kotak. Okey, yang pertama, mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun. Ni, agak-agak apa ni angkut makanan yang dihasilkan oleh daun. Maksudnya bukan daun lah. Sebab dia angkut makanan yang dihasilkan oleh daun. Kan? Yang kedua, buat makanan. Siapa tadi yang buat makanan? Yang ketiga, bertukar menjadi buah dan biji benih. Yang mula-mula tadi, gambar manggis tadi. Apa tu? Yang keempat, menyokong pokok dan menyerap air serta nutrien. Siapa tadi yang sokong pokok yang kalau dia tak ada nanti pokok boleh tumbang? Apa dia? Okey, dah tahu rasanya kan? Okay, jadi, jom kita penuhkan jawapan di bawah. Yang pertama, daun. Daun apa tadi? Membuat makanan. Okey, tulis kat sini. Daun ni membuat makanan. Okey, mudah kan? Yang kedua, bunga. Bunga apa tugas dia? Bunga ni bertukar menjadi buah dan biji benih. Okey, bertukar menjadi buah dan biji benih. Dekat sini tulis kat bunga. Seterusnya, yang ketiga, batang. Batang buat apa? Mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun. Ini batang mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun. Seterusnya, akar. Okay, akar buat apa tadi? Akar lah yang menyokong pokok dan menyerap air serta nutrien. Menyokong pokok dan menyerap air serta
nutrien. Okey, saya rasa sampai sini saja. Okey, muka surat 38. Kita tak boleh banyak-banyak, nanti takut tak faham. Okey, sampai situ dulu. Mari kita lihat ada lagi tak nak sambung buku teks. Okey. Okeylah, kita sampai sini dulu. Okey, pada kelas akan datang, kita akan menyambung pula dengan tajuk berbeza tapi serupa. Apa benda yang berbeza tapi serupa tu? Kalau nak tahu, tunggulah video seterusnya ya. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.